Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Irwan Muhibin dan anda bersama-sama dengan saya dan seluruh keluarga Aki Show dalam Aki Show hari ini, episod yang ke-15. Alhamdulillah. Dan insyaAllah segmen Aki Kitchen hari ini, Bunga dan Teacher Jaja akan berkongsi tentang satu resepi yang menarik daripada negara jiran kita, Thailand. Tom Kha Gai Ta, salah sebutannya. Itu dalam segmen Aki Kitchen. Dan insyaAllah segmen Akademi pula, Abang Yus dan Anip akan berkongsi tentang segalanya tentang cheese. Kepada peminat-peminat cheese, anda tak boleh lepaskan peluang untuk terus bersama-sama dengan Aki Show hari ini, pasal nak dengar cerita segala tentang cheese daripada Anip dan Abang Yus. Dan insyaAllah dalam segmen Aki Kawan pula, kita ada special guest yang insyaAllah kita akan bertemu dengan mereka di hujung rancangan insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama dengan kami di Aki Show episod ke-15. Assalamualaikum, Bunga di sini, khabar bertemu kembali sekali lagi bersama dengan Bunga dan juga Jaja. Sabarikap, kap pun kap bunga. kap ni banyak sangat. Okey, hint tu tau. Sebenarnya teacher Jaja kita bagi hint. Apa menu yang kita nak masak hari ni? Apa tu teacher? Oh, itu namanya apa, Mak? Apa? Susah betul berbelit-belit nak sebut tadi. Nama dia Tom Kha Gai. Tom Kha Gai. Gai kun. Gai kun ya. Okey, Tom Kha. Tom Kha tu maksud dia spicy sour soup. Spicy sour soup. Spicy sour soup. Gai tu maksud dia ayam. So okay. Spicy sour chicken soup. Maknanya lah. Ya, itulah makna dia. Okay. Kalau kita lihat daripada segi cara masak dia, dia sebenarnya similar macam tom yum. Tetapi tom yum putih. Tom yum putih. Dalam bahasa lain ni tom yum putih lah. Ya, dalam bahasa kita tom yum putih lah. Tapi dalam bahasa dia sour soup chicken. Macam sour tu. Soup chicken. Okey. Okey. Bahan-bahannya yang kita perlukan adalah seperti teacher. Okey, antara bahan-bahan yang kita gunakan, mula sekali serai, lengkuas. Kan lengkuas kan, Mak? Ya, betul. Lengkuas. Ini akar semua ketumbar. tahu ni adalah akar ketumbar. Biasanya akar ketumbar ni orang banyak pakai dalam masakan Thai kan, tom yum. Sebab macam kita tahu aroma daripada daun ketumbar, akar ketumbar ni dia lagi naik dan lagi sedap lah, ya, buat makanan yang sedap. Okey, next daun limau purut ni, Mak. Okey, daun limau purut, bawang putih, bawang merah. Okey, next kita ada sayur-sayuran. Ni cendawan apa, Mak? Itu inoki yang besar. besar. Yang besar. Inoki yang besar. Tak kisahlah. Tak pakai kisah cawan pun boleh kan? Boleh, tak masalah. Carrot, capsicum. Next kita ada isi ayam. Ada yang dah dipotong dadu.
Ini ketumbar, daun ketumbar tadi. Jangan dibuang pula, ambil akar, dibuang daun. Jangan, daun ni boleh digunakan. Jangan lupa kulit je. Kacang jangan lupakan kulit. Okey, ni limau. Tak kisah nak pakai limau apa pun boleh, tapi lagi sedap pakai limau ni lah. Limau apa tu je? Limau jangan confuse. Limau nipis kan? Betul, kasturi yang kecil. Kasturi yang kecil ni limau nipis yang besar. Dia lagi naikkan lagi rasa tom yum tu. Dan cili api burung. Ni bunga tadi petik dekat luar rumah. Senang. Semalam kita dah beli tapi hilang pula hari ni. Nasib baik kita ada kebun-kebun tadi kat belakang. Kebun-kebun. Next, ni fish sauce. Yes, fish sauce. Fish sauce masakan Thai macam biasalah masakan Thai mesti ada fish sauce-nya. Then pakai santan. Okay, so air kelapa pun ni mak? Ya, air kelapa. Air kelapa pun guna juga. Ni air kelapa. Actually kan Jam, kalau ikutkan diorang punya resepi guna air biasa. Tetapi kita nak bagi dia lemak, naikkan sedap dia, so kita pakaikan air kelapa. Air kelapa ni pun kalau kita sedia maklum banyak sangat khasiat-khasiatnya, boleh menurunkan suhu yang tinggi. Kalau demam, kalau misal kata dulu masa mak baru lepas operation pun kalau kita tak lalu nak makan, so untuk energi tu kita boleh minum gantikan kepada air kelapa. Cuma untuk kita konsum ubat kita kena gap sikit lah masa tu supaya dia kata dia tidak bertindak balas. Dia bertindak balas dengan ubat, dia akan melawan balik. So kita kat situ kita dapat banyak sebenarnya khasiat air kelapa ni untuk tubuh badan kita. Okey. So kita tengok cara masak macam mana. Tom yum apa tadi mak? Tom khagai. Susah betul. Susah betul. Okey. Untuk sebenarnya dia tak guna tumis-tumisan pun. Senang je masakkan dia ni kita lebur-lebur je. Cuma hari ni bezanya Bunga gunakan air kelapa. So daripada kita guna air biasa kan, kita gunakan air kelapa. Bismillah. Okey. Kita gunakan je dengan isi-isi dia. So rasa dia akan lagi naiklah. Okey, untuk resepi ni maknanya dia tak payah tumis pakai minyak. Tak payah. So kita itu mak kata just lebur, and then one of the healthy food jugalah untuk kita gantikan minyak, tak pakai minyak langsung. Okey, so kita untuk naikkan dia punya bau aroma, kita masukkan je daun ketumbar. Akar ketumbar mak. Akar ketumbar, maaf. Akar ketumbar ini apa? Lengkuang. Lengkuang. Dia dengan Abang Irwan pula. Jadi inilah tu. Okey, dengan serai, dengan bawang putih. Benda ni, 4 bahan ni kita masukkan dahulu sebelum kita masukkan bawang merah. Bawang merah ni actually, kita kalau masukkan awal nanti dia lodoh. Lodoh tu maknanya lembik. Dalam bahasa Jawa lodoh. Lodoh. So kita tak nak dia terlampau lodoh, lembik sangat. So kita masukkan dia bila dah menggelegak baru kita masukkan. Okey, so kita masukkan je dengan daun limau purut. Okey, of course dengan cili. Senang je. Masukkan cili api ni supaya dia boleh masak lah, tak ada rasa mentah. Dia tak ada rasa mentah. Nampak tak? Bau dia. Bau air kelapa tu dah naik. Actually kan kalau misal kata nanti kita nak buat nak letakkan coconut milk, bila kita dah guna air kelapa, so kita tak perlu letakkan coconut milk ni banyak sangat. Sebab dia rasa lemak. Dia dah rasa lemak kelapa tu. Kalau kita letak banyak sangat, dia akan rasa macam terlalu berlemak and muak. Yes, betul. Okey, kita tunggu dia mendidih, kemudian kita masukkan sos, fish sauce tadi. Fish sauce. Senang sangat ni. Kalau kita dah masukkan fish sauce Jaja, kita boleh kurangkan garam. Sebab fish sauce dah masin. Dah masin. Dia kalau terlampau banyak garam kan dia terlampau masin, tak sedap juga. Sedap juga. So senang sangat. Mana yang mak-mak kat rumah tu dah kelang kabut tu. Kelang kabut tu lebur-lebur je. Lebur-lebur je masuk dalam ni. Senang. Lagi satu, kalau untuk balancekan rasa, sebenarnya kita bila kita dah masukkan, dah ada flavor ayam, so tak perlulah masukkan chicken stock. Kan? Ayam tu sendiri dah bagi dah bagi rasa, dia dah bagi stok kepada masakan kita. And then kalau kita gunakan Ajinomoto pun, actually kalau kita tak gunakan Ajinomoto dalam masakan, tak ada masalah. Cuma just kita balancekan gula dan garam. Tu je. Tu sahaja. Sebab ini flavor dia dah banyak. Air kelapa dah ada, lengkuas dah ada,
akar ketumbar dah ada bau dia dah naik. Bau dia naik kan. So sedap. kita dah tak perlu gunakan editing preservatif yang lain lah untuk bahan kita perasa yang lain lah untuk kita nak tambah bagi sedap. Jangan risau, air kelapa ni sendiri dah bagi rasa sedap. Ya betul. Kadang ada juga orang masak. Kita bawakan chef kecil kita kejap. Come. Ayah, Come. Sini. Come. Sini. Sini, Elia. Dia malulah pula. Come. Dia cuti sekolah. Dia teringin. Nak masuk tapi dia malu. Dia malu. Okey, tak apa, nanti kita pujuk dia nak masuk. Okey? Nanti bila kita masak lagi satu ke, Bunga akan bawakan sekali chef cili kita. Ini bau dia dah naik. Nak sampai mendidih Ya, sampai mendidih je, tak apa. Okey. Biar dia sampai mendidih. Masakan tom kha gai ni sangat senang. Dia memang very similar dengan tom yam putih kan? Kalau kita perasan lah kan. Betul. Sangat similar. Biasa. Sayang. Ayah masuk sini, Kam. Okey. Dia dah menggelegak sedikit, barulah Bunga masukkan ayam yang isi ayam yang telah dipotong dadu. Okey. Terpulanglah kalau you all nak masukkan seafood pun boleh, tapi dah tak jadi gai lah. Tom kha gong kot lain. Mungkin lah kan, kita tak tahu sebab kita gunakan ayam. Gai tu bermaksud ayam. Betul. So tak perlulah kita masukkan ayam kalau nak masukkan seafood. Nama dia dah bertukar lah. Nama dia dah bertukar lah. Bau dia sedapnya. Sebenarnya kan Bunga suka bau akar ketumbar tu jauh. Betul, wangi. Tapi ada setengah orang tak boleh tahan dengan bau ketumbar ni sebab bau dia kan macam dia a bit strong kan kat situ. Betul. Tapi actually kalau ketumbar ni, kalau kita tengokkan daripada segi secara saintifik dia ni pun baik untuk kencing manis, untuk kurangkan kolesterol. Dia sangat bagus. Betul. Dulu Bunga pernah sakit early stage kidney failure. So apa yang Bunga buat, daun ketumbar tu kita rebus dan kita minum selain daripada daun sup. Khasiat daripada tu untuk menurunkan kadar potasium yang terlampau tinggi dalam badan. So sesiapa yang ada masalah macam Bunga, kita bolehlah try kan rebus akar ketumbar Mak. Ya betul. Dulu ingatkan terlebih garam, rupanya potasium. Potasium tu kan ada dalam pisang, dalam buah-buahan yang macam anggur. So dekat situ macam mana kita nak reduce daripada segi alaminya, inilah cara ni lah. Okay. Sometimes semualah jajanan jenis masakan ni kalau dia terlebih pun boleh membawa mudarat. Betul. Dan kita pernah alami kan. Kita pernah alami dulu satu ketika kan. Walaupun dengan tu makanan berkhasiat, tapi kalau terlebih makan dia akan jadi mudaratkan kita. Okey. Dia dah mendidih kan. Kita punya tom yam pun dah mendidih. Dah mendidih. Barulah kita masukkan bawang merah. Yang dah di-slice dan telah dipotong dadu juga. Dadu ke Dija dalam bahasa cikgu-cikgu apa? Dia dadu besar lah. Dadu besar lah. Ada macam-macam jenis potongan kan. Kalau boleh cerita sikit, Jaja kan mengajar SKM dulu kan. Jenis potongan ni sangat banyak kan? Sangat banyak. Antaranya yang boleh teacher Jaja kongsi. Okey, antaranya is kita ada dice besar, dice kecil. Dice kecil biasanya untuk kita buat tumis lah. Kalau macam dice besar ni macam yang sekarang Mak tengah masak ni, tom yam putih kita ni, dan kita ada batonet, kita ada florets, macam-macam jenis potongan lah. Okay. Maknanya masakan ni dia bukan hanya kita masak, tetapi sebenarnya certain potongan sayuran ataupun potongan bawang kita juga betul. Ada dia mainkan peranan juga. Mainkan peranan juga betul. Kalau kita contoh masak kari, instead daripada kita blend, sebenarnya slice lagi naikkan aroma kan. Yes, lagi naikkan aroma. Dia ada cara potongan yang akan menjadikan satu makanan itu rasa dia pun akan lain juga. Akan lain, yes. Selain nak bagi hidangan kita nampak cantik lah. Bukan saja nak potong ikut potongan macam ni. So dia nak ikut kesesuaian setiap makanan yang kita buat tu. Betul. Okay. Nampak? Dia dah
Dah mendidih lagi. Next kita masukkan apa? Okay. Next kita boleh masukkan sayur-sayuran. Tapi make sure dulu kita punya ayam dah betul-betul masak. Takut nanti bila ayam kita masak dia sangat bahaya untuk sangat bahaya. Orang yang makan kan. Antara penyakit ataupun bakteria yang mudah kena adalah cirit berit. Cirit berit yang sangat teruk. Sebab terlalu banyak kes daripada ayam bila ayam tak dimasakkan dengan betul. Okay. Darah-darah ayam ni sangat bahaya, Mak. Sebab tu lah masakan ni kita ada macam daging, kita ada well done, medium well. So untuk ayam ni kita kena betul-betul well done. Sebab apa well done? Sebab kalau kita tak masak betul well done, nanti bakteria-bakteria yang ada pada ayam tu boleh mengakibatkan penyakit. Ya, betul. Okay, ya. Inilah chef cilik kita. Bila cuti sekolah, dia teringin. Selalunya kita dah habis syuting tu waktu dia dah habis sekolah kan. Dia tak excited tau sebenarnya dia nak masuk tu. Okey, apa yang penting kita punya tom kha gai ni, dia punya sayur-sayuran ni kalau boleh kita masukkan yang lambat lembut dulu lah. Contohnya macam cendawan kita. Okay. Carrot pun kita boleh potong buat macam bunga macam ni. Betul. Okay, so dia lagi menarik lah, nampak lagi cantik. Dan ini boleh kita boleh menarik minat anak-anak untuk makan sayur-sayuran. Memang basically lah budak-budak tak akan makan sayur, betul? So kita macam mana kita nak attract dia untuk makan sayur adalah cara potongan. Mungkin itu adalah satu faktor lah yang boleh kita implement dalam keluarga kehidupan masakan. Okey, masukkan carrot. Kalau misal kata you all nak kuah dia banyak, so lebihkan je lah air tu. Tambah air biasa pun boleh kan? Tambah air biasa lah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nanti bila dah tambah santan nanti dia lagi pekat. Ya. Okay, nampak tak meriah dengan sayur-sayuran. Carrot ni ada setengah orang suka lembik, ada setengah orang suka rangup-rangup. Okay, next. Tercabut pula mak punya mikrofon. Okay, then kita masukkan kita punya capsicum. Capsicum ni kita boleh masukkan sekali dengan daun ketumbar lah. Sebab bila kita dah masukkan capsicum, means dia dah ready. Sebab capsicum ni dia tak perlu masak banyak sebab takut dia lodoh kan. Masukkan daun ketumbar. Jangan membazir, make sure jangan membazir. Korek selagi boleh korek. Bau dia dah lagi naik. Kalau mana yang jenis yang tak suka makan daun ketumbar, pakai daun sup pun boleh, tak ada masalah. Tapi aroma dia dah lain sikit lah kan. Dia dah tak rasa lah tom kha gai. Allahu Akbar. Hidup pula bawang kita, Mak. Ya? Tak apalah. Terbang. Okay, last but not least kita perahkan limau nipis kita dan masukkan air limau. Kenapa kita tak masukkan awal? Sebab limau ni kalau kita masukkan awal sangat nanti dia akan jadi pahit je. Masakan kita dah dirasa pelik sikit. Jangan masukkan biji-biji sekali. Jangan. Nanti dia lagi rasa pahit je tu kan. Kita tapiskan dia ya. Itulah cara yang Bunga selalu buat. Nak cepat kan? Tara. Dah. Okey, ni kacau. Garam nak letak lagi tak? Okey, kita rasa dulu. Rasa dulu baru kita letak garam ya. Ada sudu. Tak ada sudu, kita dah pakai tangan. Cara Bunga ambil sikit. Very nice. Dia tak letak gula. Tapi dia dah ada rasa lemak-lemak tu. Daripada coconut tu, air kelapa kita tadi Taruh garam sikit. And then the last baru kita masukkan santan. Ni pakai santan fresh. Nak pakai santan kotak pun tak ada masalah. Boleh. Okey, masukkan semua. Okey. Siap sudah kita punya resepi yang pertama untuk hari ini, pembukaan hari Isnin yang sangat mulia, iaitu tom kha gai. Iaitu sour soup
Rasa-rasa nak feeling Thailand, pergi Krabi ke apa tengah PKP ni kan kita tak boleh nak pergi overseas kan? Masaklah sendiri kat rumah. Sebenarnya masakan Thailand ataupun Siam ni senang sangat nak didapati kat sini. Senang sangat dan boleh Bunga katakan kos juga sangat-sangat reasonable lah. Kita mampu milik lah. Mampu untuk beli kan. Apa ni? Dah masak kan. Okey. Sedap bau je. Sedap bau dia. Memang dah tadi dah tak sabar dah nak makan mak. Okay, kita kawal sikit kuah dia. Taruh sikit kuah dia. Saya tak suka lah dia kat saya. Okey. Saya tukar. Okey. Tu dia dah siap. Tu dia dah siap. Ya tengok. Sampai tak? Sampai tak? Sedap tak bau dia ya? Boleh. Boleh. Okey. Itu sahaja perkongsian Bunga untuk hari ini. Moga resepi untuk hari ini boleh you all cuba dan apa orang kata menjadi pilihan menu sihat untuk keluarga you all. Sama ada waktu bulan Ramadan nanti. Ya, waktu bulan Ramadan kadang-kadang bila kita nak buka puasa tu kita nak something yang masam-masam kan sebab mulut kita dah satu hari berpuasa dia akan jadi macam payau dan sebagainya. So dia boleh melegakan you all punya kehausan dan juga kelaparan di waktu bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Okay? Jangan lupa saksikan Aki Show. Okey, jangan lupa saksikan Aki Show setiap hari Rabu pada jam 11 pagi hanya di Aki Show Facebook. Okey, itu saja bersama kami Bunga dan saya Jaja. Kabari kabeh. Assalamualaikum. Jangan lupa tengok Aki Show tau. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera semua penonton Aki Show. Hari ni episod ke-15 Abang Yus. Ya, 15. Cepat ya Nek, dah berapa episod dah kita buat? Bang. Saya pun tak sangka dah 15. Kalau dekat Netflix tu bang, dah season 2 dah ni. Ya betul. Jadi hari ini dalam segmen Akidemi, Abang Yus dan saya sendiri insya-Allah akan berkongsi dengan semua penonton Aki Show tentang cheese Abang Yus. Ni makanan favourite Malaysia ni betul Abang Saya Yus. pernah tanya ada seorang chef lah dekat one of the hotels kan. Saya tanya dia, selalunya kalau kat Malaysia ni makanan apa yang Malaysia akan beli akan laku lah. Dia kata senang je. Letak je cheese. Ya bang. Letak cheese semua betul. laku. Saya baru-baru ni bang, saya ada lalu satu gerai ni bang. Dulu dia jual goreng pisang bang. Sekarang ni dia letak cheese atas dia. Goreng pisang Masya Allah, cheese. rupanya goreng pisang pun boleh dihidang dengan cheese. Itu yang menarik tu. Orang saya kita tak pernah rasa tu. Tak pernah rasa bang. Jangan bang. Jadi orang Malaysia, orang kita ni lately ni bang, dia sangat menggemari cheese.
padahal cheese ni sebenarnya asal usul dia bang daripada negara Eropah kan, daripada barat. Jadi pengenalan kepada cheese ni masih baru lagi kepada orang kita ni. So kadang-kadang kita minta, kadang-kadang saya pergi mamak bang kan, mamak aneh apa nan cheese tu. Okay. Maknanya sekarang even nan tu sendiri mamak tu dah ubah suai menjadi nan cheese dan menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Sekali benda lah letak cheese lah boleh laku. Lagi-lagi apa cheese leleh apa? Masya Allah cheese leleh. Kalau cheese leleh tu selagi boleh tarik tu selagi tu lah. Yes. Sebenarnya kalau cheese tu waktu saya kecil Abang Yus, saya selalu suka makan pizza kan. So pizza tu yang saya first time lah kan. Atas pizza tu kita letakkan cheese. So hari ni dalam segmen akademi kita nak kenal lah cheese ni apa jenis-jenis cheese yang ada. So for untuk pengetahuan semua, Aki Bake Mart sendiri ada meletakkan produk-produk cheese ni Abang Yus. Ya, punyalah banyak. Punyalah banyak. Segala macam ada. Ada lagi Abang Yus. Sebenarnya ada lagi bahan-bahan cheese yang tak saya include dekat sini lah. Okay. So insyaAllah saya akan kenalkan satu persatu bentuk-bentuk cheese, jenis-jenis cheese yang ada di depan kita ni. So Abang Yus, actually cheese ni datang dalam pelbagai bentuk lah, pelbagai rupa. Jadi customer ni dia datang ke kedai, dia minta, "Dek, minta cheese satu dek." "Alamak bang, saya pun dah pening, apa cheese nak bagi ni? Terlalu banyak cheese." Jadi dia explain lagi, "Oh, saya nak buat pizza. Jadi saya nak buat pizza, cheese mana saya nak pakai?" Jadi as a orang yang jaga shop, orang yang jaga cashier tu sendiri perlu tahulah ilmu-ilmu cheese ni. Apa kegunaan cheese ni sendiri bang. So bang, saya mulakan daripada sebelah kiri saya ni, ataupun dalam frame kita sebelah kanan lah. So sebelah kanan ni adalah cheddar cheese slice. Okay. So bentuk dia dalam bentuk slice lah bang Yus. So dia datang dalam pelbagai jenama actually. Ya, betul. So kalau kita perhati betul-betul dia tulis kat situ cheddar maknanya cheddar, ada jenis cheddar dan ada juga cheese yang kita namakan selain cheddar kita ada mozzarella juga. Okey, kejap lagi saya akan tanya Abang Yus sebenarnya apa beza ni. Saya pun tak berapa nak pasti. Kalau saya ni saya Google je lah. Mungkin pengalaman Abang Yus sendiri menggunakan produk-produk cheese ni sebenarnya. Abang Yus sendiri, pengalaman Abang Yus lah. Kalau apa sebenarnya beza cheddar cheese ni dengan mozzarella. Ini mozzarella ini dalam bentuk shredded lah yang diparut. Ini pun mozzarella tapi dah bentuknya dah bentuk blok. Silakan. In the ketogenic lifestyle, cheese ni memang salah satu makanan ruji lah yang boleh dimakan cheddar ni nak jenis cheese sebenarnya dan cheddar ni adalah yang paling popular lah. Asalnya adalah daripada UK. Mozzarella pun adalah hanyalah sejenis cheese, tapi nama dia kalau boleh tengok nama mozzarella itu daripada Italy lah. Okay, asalnya itu je bezanya dan mungkin adalah ramuan dalam pembuatan cheese tu yang berbeza lah. Banyaknya cheese especially cheese di Eropah lah diberi nama berdasarkan dari region mana cheese itu dibuat. Antara yang famous kalau kita pernah dengar Swiss cheese. Swiss cheese ni pun banyak jenis dia. Maknanya Swiss cheese tu daripada Switzerland lah, dibuat daripada Switzerland. Italian cheese pun banyak macam mozzarella, parmesan, semua tu daripada Italy. France juga adalah pengeluar cheese juga. Tapi itu tak bermakna jenis-jenis cheese ni tak boleh dibuat di tempat-tempat lain. Okey. Kat Malaysia pun boleh kalau nak buat, tapi kita banyak buat proses cheese kat Malaysia ni. Contohnya cheese yang cheddar ni, yang cheddar slices ni, kalau anda semua tengok ini senang dapat kat supermarket. Ini kalau you tanya orang yang penggemar cheese ataupun cheese connoisseur ke ataupun cheese monger ke penjual cheese, dia tak consider proses cheese ni as cheese sebenar. Sebabnya cheese ni dah banyak sangat campuran macam-macam banyak ingredients lain. Kalau cheese yang asal sebenarnya dia hanya perlukan ada 3 ingredients saja. Susu, sebab cheese memang daripada susu dia kena ada sejenis asid, selalunya kita pakai rennet lah. Rennet ni adalah asid asal yang daripada haiwan juga yang digunakan untuk membuat cheese, dan sedikit garam. Itu je ramuan asal cheese. So kalau you tengok dalam ingredients list tu, kalau dah banyak sangat campur masuk stabilizer, campur masuk dengan preservative macam-macam tu, itu dah proses cheese lah. Proses cheese dinamakan. So Abang Yus boleh kategorikan cheese ni sebagai dua kategori, iaitu proses cheese dan natural cheese. Betul? Ya. Teruskan. Bolehlah lebih kurang. Kalau nak tengok lagi satu cara paling senang, selalunya dekat packaging tu dia akan tulis proses cheese macam ini, cheddar processed cheese.
Dia dah siap tulis dah. Even tak silap saya, cheddar daripada Kraft ni, brand Kraft ni, dia boleh diletakkan di suhu bilik. Tak perlu diletakkan dalam chiller. Ini untuk cheddar lah sebab dia proses. Ya, sebab dia dah ada preservatif kan? Betul, ada preservatif. Okey. Kalau yang natural cheese macam ini dia sebut ya, Australian natural cheese. Dan kalau you tengok ingredient dia pun, ingredient dia sikit je. Dalam ingredients dia hanya ada milk, susu, salt, stabilizer dan juga acid. Yes, itu yang Bayu cakap tadi itulah. Ada 3 bahan utama yang penting tu, susu, acid tadi tu dan garam. Itu adalah bahan 3 basic bahan yang boleh kita kategorikan sebagai natural cheese. Jadi untuk baker misalnya, bakers, kan kita sekarang kat Malaysia ada macam-macam jenis baking products ataupun produk-produk bakery yang menggunakan cheese. Dan yang selalunya baker akan guna adalah cream cheese lah untuk buat tart, untuk buat cheesecake, ya. Semuanya pakai cream cheese. Kalau untuk keto baker macam saya, kita akan selalu menggunakan Anchor lah. Ini selalunya brand yang saya guna. Sebab Anchor ni susu dia adalah daripada kerbau pula, lembu yang makan rumput sahaja, grass fed. That's why ada soalan yang frequent ask question lah daripada customer kami. Jadi apa sebenarnya beza Anchor, apa sebenarnya beza Dairyland, Tatura ni? Dari segi warna dia sendiri pun ada perbezaan. Yang ini Anchor saya tak pastilah Abang Yus, adakah warna dia pekat, dan ada yang kata yang ini warna dia cair sikit. Jadi perbezaan warna tu melambangkan apa sebenarnya? Warna tu bergantung pada jenis susu tu sebenarnya. Kalau cheese ni sebenarnya kalau nak tahu boleh dibuat daripada pelbagai jenis susu. Bukan sahaja cow's milk, susu kambing, susu biri-biri, susu kerbau, dan ada juga cheese yang menggunakan a blend mungkin daripada goat dan sheep ke, depends selalunya susu itulah yang determine warna. Nah, warna susu tu pula determine oleh apa yang lembu tu makan. That's why Abang Yus mention tadi, Anchor cream cheese ni daripada 100% lembu grass fed. Ya, grass fed cows, dia punya susu ataupun butter daripada grass fed cows dia lebih kuning biasanya daripada cream cheese lain, bahan tenusuk lain. So itu bentuk cream cheese tu sendiri ada berbeza. Sedangkan Akibet Mat sendiri ada 6 ke 7 jenama Abang Yus yang kita masukkan. So, jadi yang saya bawakan hari ini adalah cream cheese yang biasalah kami jual. Mungkin agak laku dan peminat-peminat cheese sendiri sangat gemar memilih produk-produk seperti ini. Jadi dari segi harga Abang Yus, harga tu sendiri depends lah kepada jenama tertentu. Jadi kalau kami di Akibet Mat, kalau customer tu minta harga yang murah sikit, yang jimat sikit, memang kami akan suggest brand Tatura ni lah daripada Becca from Australia Abang Yus. So for Anchor ni dia tak murah, tak mahal, mungkin sederhana Abang Yus, betul? Ya, betul. Sederhana mahal. Dan packaging dia juga tak silap saya 1 kilo kan? Ya, 1 kilo. 1 kilo. Dan yang ini datang dengan 2 kilo lah. Jadi ada customer yang tanya, apa beza Dairyland dengan ini? So actually kami dapat maklum daripada pembekal dan mereka katakan sama. Tapi ada juga bakers yang dah gunakan dan mereka kata ada lain. Itu saya rasa bergantung pada apa yang nak dibuat dengan produk cheese tu lah. Dan bentuk-bentuk cheese ni dihasilkan untuk memudahkan kegunaan kita. Misalnya macam mozzarella ni, mozzarella yang asal adalah bentuk yang macam ni lah, block. Sebab cara buat dia tu dia memang dalam bentuk blok kan. Tapi of course kita dah ada shredded yang macam gini supaya senang untuk kita guna. Ini selalunya mozzarella ni letak atas cheese kan, pizza. Atas pizza. Kalau ini you nak kena parut dululah untuk dapatkan yang shredded version ni. Kalau dah ada macam ni senang lah, you just tabur. Ada satu produk orang Melayu kita suka ni bang, yang selalu jual tepi jalan, nama dia corn dog. Abang Yus pernah dengar? Corn dog. Corn dog ni dia gunakan satu lidi dan dia akan gunakan mozzarella block ni untuk dipotong kecil-kecil menjadi satu blok dan dia masuk dalam lidi dan sausage. Kemudian dia salutkan dengan tepung dan digoreng, deep fry. Okey. Itu makanan Malaysia itu. Jadi saya cakap tadi Abang Yus, dekat awal rancangan tadi saya sebut orang kita ni sangat kreatif dengan makanan cheese ni. Inovatif juga. Inovatif, betul. InsyaAllah. Jadi kepada anda ada soalan ataupun ada pertanyaan yang anda ingin ajukan kepada Abang Yus yang ada dalam set ni, anda boleh komen di bawah. InsyaAllah kita cuba jawab soalan-soalan anda. Jadi Abang Yus sendiri sebagai baker, sebagai pengguna tegar cream cheese ni sendiri, selain daripada kek lah kan, biasa saya dengar kek berasaskan cheese ni, apa tu nama dia?
cheesecake yang burn cheesecake, betul? Oh, burn cheesecake. Selain burn cheesecake, apa lagi produk-produk cheese yang boleh dikaitkan dengan baking ni? Oh, banyak. Kalau macam cake, burn cheesecake ataupun cheesecake biasa tu, ramai orang buat cheese tarts juga kan. Dan macam-macam lah. Actually Malaysians macam kita cerita lah tadi, banyak inovatif dan kreatif dalam menghasilkan produk-produk cheese ni yang juga cheese dimasak. Tapi kalau you tengok Mak Saleh kebanyakannya tak ada juga masuk dalam baking, tapi kebanyakannya makan-makan macam tu je. Dia makan macam tu. Maksudnya dia potong gitu, dia makan macam tu. Ya, tapi bukanlah cheese yang ada atas meja ni yang dia makan, banyak jenis-jenis lain ya. Kalau pernah dengar macam for example blue cheese. Blue cheese ni blue cheese ni adalah daripada France. Blue cheese ni, ya Allah, bau dia macam kain buruk. Ya Allah. Seriously, bau dia macam kain buruk, busuk gila, tapi sedap. Sebabnya dia diperap tau. Diperam cheese ni. So blue tu, nama dia blue cheese tu sebab dia dipenuhi dengan mold sebenarnya. Mold? Apa maksud mold? Mold ni macam fungus lah. Tapi yang boleh dimakan. Itu yang mengeluarkan bau, tapi itu yang menyebabkan cheese tu sedap. Dan banyak juga jenis-jenis lain ya. Kalau you pergi pasar raya misalnya, kalau pasar raya biasanya you boleh dapat cheese yang inilah. Tapi kalau you pergi pasar raya yang mungkin high end sikit, kadang-kadang you boleh tengok ada satu kaunter khas ya yang hanya menjual cheese, dan cheese ni selalunya tidak dibalut dalam packaging macam ni lah. Dia jual timbang kata. Timbang macam jual beras timbang tu. Saya nak sekilo, dia bungkus kilo. You cakap banyak mana you nak, nanti dia akan potong daripada blok yang besar misalnya. Itulah cheese yang Mak Saleh makan lah. Tapi belum pernah jumpa kat Malaysia belum lagi. Ada juga. Ada. Kalau you pergi high end supermarket lah, macam Village Grocer ke mungkin boleh you boleh jumpa. InsyaAllah abang, saya akan cuba. Menarik tu. Jadi depan kita ni bang, banyak sangat jenis cheese. Ia bergantung secara kesimpulan, secara rumusan dia bang Yus. Cheese yang berbeza ni datang daripada proses yang berbeza lah. Betul bang Yus? Proses yang berbeza dan juga dari mana asalnya cheese tu lah. Dari mana asalnya lah. Ya. Dan juga kegunaan cheese tu untuk buat apa. Tapi basically dia asasnya adalah 3 benda tadi tu lah. Susu, asid tadi tu dan garam. Jadi itu 3 asas. So kita untuk sebagai pengguna bang Yus kita perlu check dia punya label. Check dia punya label dari mana ingredient dia lah yang macam tadi abang Yus sebutkan. Kalau boleh go as natural as possible lah. Itu nasihat abang Yus lagi sikit ingredient dia lagi bagus lah, lagi natural maksudnya. Anda boleh cuba compare lah dengan cream cheese natural ni dengan cream cheese process seperti cheddar slice tadi tu. Sebenarnya kalau dari segi kesihatan abang Yus, memang kita perlu consume yang natural, yang as natural as possible. Ya, betul. Mascarpone ni adalah sejenis cream cheese juga, tapi ini adalah daripada Italy. Tapi mascarpone ni kandungan fat dia lebih tinggi daripada cream cheese biasalah. Maksud kandungan susu dia tinggi? Kandungan butter fat dalam ni. Selalunya ke dalam cream cheese ni lebih kurang 55% of fat. Yang ini lebih kurang 75% lah. Sebab tu harga dia lagi mahal pasal packaging dia setengah kilo. Ya. So ini lagi rich. Selalunya orang guna buat tiramisu, betul. Orang guna buat tiramisu, ataupun kalau orang nak masukkan cheese ni dalam sos apa-apa yang makan dengan pasta tu, boleh masukkan yang so basically dia adalah cream cheese jugalah. Ya. Mascarpone, semua mascarpone ni Italian sikit. Macam mana bang? How to pronounce this? Mascarpone from Italian. Tapi orang Melayu kita panggil mascarpone. Tak kisahlah, jadi faham. So insyaAllah anda boleh cuba datang sendiri ke Aki Bekmat di Kajang, di Merlimau. InsyaAllah Abang Yus sendiri dah ada pengalaman membeli di Aki Bekmat. InsyaAllah inilah saya selalu beli di Abang Yus, the favorite Abang Yus ni, Anchor Cream Cheese. InsyaAllah anda boleh dapatkan bahan-bahan ini di Aki Bekmat. Dan jangan lupa, bila kita fikir cheese ni, kita kena consume benda yang as natural as possible buat kata Abang Yus, insyaAllah. Jadi rasanya sampai situ Abang Yus. Berjam celik dah 20 minit kita bersembang kan. Kejap je. InsyaAllah. Terima kasih kepada anda yang menonton Akademi. Sebab apa? Sebab Abang Yus kita kena tunggu sekejap. Jangan ke mana-mana. Sebab kita nak bersama Abang Irwan kembali dalam segmen Aki Kawan. InsyaAllah. Kembali selepas ini.
Hai guys, Assalamualaikum. Okey, orang Melaka kini dah ada lubuk baru tau nak cari barang bakery. Nak tahu kat mana? Hati Bakemat lah, baru saja buka di Cawangan Melimau. Kami kedai bahan bakery yang dah 5 tahun membantu para bakers ni mendapatkan bahan-bahan lengkap di Kajang Selangor. Untunglah orang Melimau sebab dah jadi lubuk kedua kami. Ya, dah tentu kami sendiri pemilik bisnes orang Islam, memastikan semua bekalan kami adalah selamat dan halal dan thayyiban. Tanpa was-was langkahlah masuk kedai kami. Macam-macam ada. Barang sejuk sampailah kotak-kotak dan bekas kek tau. Apa tunggu lagi? Gaji pun hari ni dah masuk. Mari ke Bandar Melimau, terus cari kedai kami. Bawalah saudara mara ke, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak untuk tengok-tengok keperluan kek bakery di kedai kami ni. Dengar cerita McD pun baru je buka ni. Dah alang-alang ke McD tu, ke belakang sikit, bolehlah datang singgah-singgah di kedai kami di Jalan BMU 2. Jumpa anda di Aki Bakemat Melimau ya. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama-sama kami semua di Aki Show. Terima kasih Anip, terima kasih Abang Yus kerana telah berkongsi segalanya tentang cheese. Apa ni? Kalau saya boleh petik kata-kata Anip tadi tentang naan cheese kan. Apabila dia sebut tadi memang sangat-sangat kenalah pasal kita orang belum breakfast lagi. Kejap lagi, so Anip dah bagi idea. InsyaAllah kita nak try naan cheese kejap lagi. Tapi jaga-jaga, kena hati-hati. Abang Yus ingatkan, okey? Tapi Alhamdulillah, dalam segmen Aki Kawan hari ini kita ada Sharifah Syazwani dan juga Eddie Fauzi, suami isteri yang mengusahakan Wani E-Cookies. Boleh tak kita bagi tepukan gemuruh untuk Aki Kawan kita pada hari ini. So, boleh saya panggil Wani? Betul, boleh. Okey Wani, boleh tak Wani kongsikan sedikit kepada para penonton insyaAllah tentang Wani E-Cookies ni, silakan. Okey, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasihlah kerana pihak Aki menjemput kami ke studio yang cantik, yang comel di sana. Masya-Allah. Okey. Background bisnes kami ni, kalau dengar je Wani Cookies, dia orang akan terfikir cookies, biskut sebab belakang tu dah tulis cookies kan. Yep. So, dekat situ sebelum ni kita dah running production biskut ni sebenarnya sejak dari 2006 lagi. Okey, tapi yang itu adalah under mother-in-law saya lah, mak mertua saya. Baik. So dari situ dia buat biskut tu hanya untuk raya sahaja. Okay. So daripada situ dia pasarkan biskut tu dekat bazar, dekat Ecomat, dekat pasar-pasar raya lah. So lepas pada tu tahun 2018, masa tu baru saya macam berminat nak mencuba-cuba biskut ni kan, sebab saya tengok macam sebab masa tu saya masih berkenalan lagi dengan kawan, masa tu kawan lah kan. Okay. So kat situ saya rasa macam best pula berniaga sebab masa tu saya bukan bidang bisnes, bidang baking, pastry semua. Baik. Tapi saya bidang engineering, mechanical. So dia jauh tau, tapi bila saya berniaga tolong dia, saya jadi satu minat. Jadi Eddie yang mula berniaga dulu. Betul, dengan mak dia. Jadi dari situ saya macam berminat. Jadi saya nak buatkan jenama ni kuat dan naikkan. Jadi saya pasanglah dia secara online sebab sebelum ni kita berniaga secara bazar je. Faham. Jadi orang dekat bazar dia kenal macam tu tapi tak ada nama yang kuat. Faham. So dari situ kita rebranding balik semua dan asalnya itulah Wani Cookies. Dan terlahirlah Wani Cookies. Dia sebut macam mana? Wani E-Cookies atau Wani Cookies? Wani E-Cookies. Wani E-Cookies. Masya-Allah. Kita kena tanya tu, E tu ada maksud dia kenapa kita kena pisahkan dia Wani E-Cookies?
Tentunya Eddie. Eddie tentu sebab E untuk Eddie. itu Eddie dan satu lagi itu menunjukkan e-dagang. Maksudnya benda ni advertise secara online. Masya-Allah. Boleh didapati di online. Online. Betul. Eddie, cuba ada apa-apa nak tambah ni tentang mulanya Wani e-cookies? Daripada cerita Wani tadi? Saya sebenarnya bermula daripada biskut ni, saya yang menjual kat bazar. Daripada tahun 2011 saya menjual sendiri. Jadi masa tu Wani tengah bersama belajar kan. Saya pursue benda ni untuk jual sebab ni adalah satu kejayaan yang akan datang lah, perniagaan yang boleh nampak masa depan lah. Eddie sediakan sendiri, maksudnya Eddie masak, Eddie buat sendiri ataupun Eddie pasarkan saja? Saya sebenarnya mak saya yang buat benda ni, cuma saya yang pasarkan. Tapi idea saya tu tak kebanyakan, tu saya masukkan Wani yang cuba memasukkan dalam internet. Itu yang kita cuba pasarkan dalam pasaran Malaysia lah. Masya Allah. Memang sekarang kita perlu ada seorang mungkin pernah tengok guru-guru online marketing sekarang kan, guru-guru bisnes dia memang galakkan kebanyakan daripada kita yang IKS ni, industri kecil dan sederhana ni, untuk mengonlinekan bisnes kita. Betul. Subhanallah, E tu rupanya bukan saja Eddie tetapi juga e-dagang. Betul. Masya-Allah. Okey Wani boleh tak kenalkan kita dengan produk-produk Wani e-cookies ni? Masya-Allah. Okay, insya-Allah saya cuba yang terbaik lah. Yeah. Okey, first kali kita nak tunjukkan produk yang orang kata apa, signature. Kalau datang je kedai kami, dia akan tercari-cari yang inilah satunya. Tak nanas. Tu dia. Okey. Boleh tengok dia punya gebu dia punya dalam dia tu, inti dia tu tebal. Luar biasa. Semua. Ini untuk kita ke? Ini untuk ditinggalkan ke? Memang saja Wani kurang. Tapi memang kita bawa khas ni untuk pihak tim Aki. Oh, masya-Allah. Cubalah rasa. Masya-Allah, terima kasih. Tapi kali ni yang ni free lah, lepas tu bayar. Betul. Jangan ini free untuk Aki Show je, okey? Yang lain kena subscribe. Wajib subscribe. Okey, ni masya-Allah signature. Tak nanas. Okey, satu lagi signature kami dahlia. Okey, dahlia semperit. Okey, semperit dahlia ni. Okey, pada tahun sebelum ni kalau letak je kat kedai tak nanas, semperit mesti laju habis. Jadi tahun ni ramai kita macam nak invent satu benda yang barulah. Macam semperit kan ramai orang suka kan. Jadi why not kita buatkan pelbagai lagi semperit. So macam yang ni saya bawakan dua jenis lagi lah. Macam ni semperit panjang strawberry. So rasa dia strawberry dalam dia. Okay. Asal dia tetap semperit tapi rasa dia kita ekstrakan dia dengan strawberry. Faham. Dan tu yang hijau tu juga kan? Cuba tengok hijau ni apa. Agak-agak hijau ni kita ingat apa? Kalau hijau saya tahulah. Apa? Mesti Eddie kan? Tak ada kena-mengena. Pandan. Betul. Kalau salah tadi saya nak suruh bayar je. Okey. Ada pertandingan hari ni. Kalau teka kuih salah kena bayar, okey? Nasib baik saya dah teka tak nanas ni betul. Okey, yang tadi tu lah saya bawa yang ni lah. Sebenarnya banyak lagi kalau bawa ni saya rasa berapa? Okey, cerita-cerita pasal bayar ni Wani, berapa satu ni? Kalau Wani okey, kalau standard dekat luar harga dalam range 30 ke 35 macam tu tau. Tapi sebabkan kita dengan suasana PKP sekarang kan, jadi kita lebih kekesian dengan yang luar. So kita letakkan harga yang paling murah. So RM23 saja. Masya-Allah. Ini boleh online boleh kita dapatkan dari dekat Facebook boleh. Facebook dekat, which is Wani e-cookies. Wani e-cookies. Okey, kalau dekat Instagram Wani cookies juga. So lagi satu kita tahun ni baru kita buat Shopee. So kalau senang nak online ke apa kan, macam kita buat Shopee ni pun sebab ramai customer saya yang datang daripada Sabah, Sarawak. Masya-Allah. So kat situ ada orang tanya, saya nak biskut tapi saya nak kos dia murah. So saya fikir-fikir Shopee. Faham. So bila Shopee je dia punya kos tu akan reduce. Faham. So dia boleh pasarkan. Tapi di bazar tu masih ada tak? Tak, kita dah stok dah kat bazar. Sepenuhnya online sekarang? Betul, sejak saya ambil alih, terus bazar tu tutup dan kita terus buka secara online. Dan kita tahun ni Alhamdulillah tahun ni Alhamdulillah kita ada showroom baru. Kita buka sekiranya orang boleh datang walk in, datang untuk membeli online. Sebab kadang bila biskut ni orang macam fikir sensitivity untuk postage tau, takut pecah lah, hancur lah semua kan. Pengalaman Wani e-cookies sepanjang ini macam mana dari segi penghantaran cookies tu? Adakah benda tu berlaku dengan kerap ataupun
Macam mana? Oh, boleh tahan juga. Tahun lepas saya war-warkan benda ni boleh postage. Memang majoriti separuh daripada hasil jualan adalah postage. Separuh lagi adalah walk-in. So daripada postage tu kita akan bungkus dengan rapi lah. So kita akan letak bubble wrap. Memang bubble wrap tu memang penuh, tebal. Atas, bawah, kiri, kanan semua tebal 1 inci. Lepas tu tahun ni, tahun lepas kita buat survey kan, bila kita tengok postage ada juga yang masih lagi dia ni kan, longgar biskut tu. So tahun ni apa kita buat, kita letak dekat lapisan atas tu bubble wrap lagi. So kita bagi dalam tu pun jadi tak bergerak. So benda tu insya-Allah tak pecah. Masya-Allah. Insya-Allah. Tapi kan Wani kan, Eddie, kalau biasanya kawan-kawan yang datang dalam Aki Kawan ni, kita orang nak tanya lebih-lebih lagi orang-orang yang bakers kan. Wani dengan Eddie dapatkan barang-barang apa orang kata, raw materials dari mana? Okey, sebab yang asal membuat ni daripada Kelang. Dia mak dia sendiri. Jadi dia banyak membeli dekat kedai apa, Jumpa Lagi Jumpa Lagi, Back with Yen. Sebab Aki tak ada kat Kelang. Kita kena tengok kalau Aki barang ada kat Kelang, semua insya-Allah. Lagi kita bincang dengan bos Aki Backmat untuk kita fikirkan macam mana nak buka kan dekat Kelang, okey? InsyaAllah khas untuk Wani E-Cookies. InsyaAllah supaya apa? Supaya kita boleh bantu dia lagi, kurangkan kos dia lagi insyaAllah. Dan kurangkan kos tak semestinya tak sedap, betul tak? Betul-betul. So kita kena pandai macam mana kalau apa ni, how many minutes do we have left, Tika? Berapa minit lagi kalau kita nak berbual? 2 minit. InsyaAllah dalam minit-minit terakhir ni Wani dan juga Eddie, macam mana cabaran yang ada tak kisah-kisah menarik dalam perjalanan Wani E-Cookies ni yang Wani ataupun Eddie nak boleh kongsikan dengan kita orang supaya kita orang boleh ambil inspirasi, boleh ambil pengajaran daripada dia. Okey, nak mulakan daripada Eddie dulu ke? Awak boleh. Okey, terima kasih soalan tu sangat bagus sebenarnya, okey. Okey, sebenarnya setiap bisnes pun macam mana pun dia mesti ada juga cabaran. Okey, lagi-lagi kalau kita tak tahu benda ni first time benda kita buat, kita tak tahu benda tu jadi ke tak, kita akan berfikir tau, benda ni kita buat ni laku ke tak, kan. Lepas tu lagi satu, modal kos tu sebenarnya kalau bisnes, kalau kita takut sangat pasal modal, jangan bisnes lah. Ya, betul. Kalau kita takut, memang macam jujur lah, kalau saya punya biskut ni semua banyak yang lebih kita terpaksa kos yang banyak juga, sampai 80,000, 100,000 untuk menghasilkan ni. Tapi kita buat ni, kita percaya, kita yakinkan produk kita ni boleh terjual habis. InsyaAllah dengan keyakinan kita tu terjual lah, InsyaAllah. Dalam sebelum ni ada jugalah kita macam dekat bazar, dia pesaing dia main harga tau. Jadi dekat situ kita punya harga tu kita dah buat benda tu bahan mahal. Lepas tu bila dekat bazar tu, bila tengok pesaing-pesaing kita semua yang jual murah, jadi kat sana kan mesti dia orang macam fikir, oh mesti nak murah kan. Jadi kita terpaksa main harga kat situ. So dari situ kita rasa macam so saya fikir masa tu lah pesaing harga masa kat bazar. Tapi lepas pada advertising online tu, alhamdulillah kita yang terasa paling murah lah kat sini kan. So maksudnya dengan adanya perniagaan online ni, Wani E-Cookies lebih mantap lah, maksudnya lebih mantap, lebih teguh dari segi pemasaran, dari segi pembuatan produknya sendiri. Sampai dah ada tiga jenis sekarang kan. Sebenarnya ada 6, so saya bawa 3 je. Okey. Kita tak mau lepas daripada tanya Eddie. Mungkin Eddie dalam minit-minit terakhir ni, Eddie, dalam segmen Aki Kawan, sedikit perkongsian daripada Eddie, insyaAllah. Pengalaman ke perkongsian? Apa-apa saja yang Eddie nak kongsi. Saya start berniaga ni daripada umur saya 17 tahun lah berniaga kuih ni. Saya yang start dulu di bazar, buka di Simpang Kaki 5, menolong mak saya daripada saya kecil lah. Saya punya pengalaman ni banyak. Yalah, macam Wani cerita tadi, daripada bazar saya cuba kat situ. Jadi membuat biskut ni, itulah, kita berniaga setahun sekali saja. Jadi saya dengan Wani, saya cuba bayangkan menjaga biskut ni kita kena buat hari-hari. Untuk buat harian, untuk support family kita, kembangkan biskut. Yang mak saya nak buat ni lah, warisan yang itu dia dikatakan warisan hadiah, menurunkan warisan. Jadi saya cuba bayangkan ni, kita akan cubalah untuk buat yang akan datang.
Masya Allah, luar biasa. Kita doakan sukses ya dunia akhirat untuk Wani E-Cookies. Jadi insyaAllah terima kasih sekali lagi Sharifah, Syazwani dan juga Eddie Fauzi. Wani E-Cookies, layari dia orang punya Facebook, insyaAllah cari dia orang di Shopee. Dan terima kasih sekali lagi. Ni kalau salah teka ni kena bayar tau. Okay Jan, especially you. Okay, so insyaAllah terima kasih daripada saya Erwan Muhibin dan seluruh keluarga Aki Show, daripada Bunga, Cica Jaja, Anik, Banyu, Zulfa, Atika, Ijan, Adik, Atira, dan insyaAllah kalau yang saya tak sebut tu seluruh keluarga Aki Show insyaAllah. Jadi jangan lupa terus sokong Aki Show. Sekian saja untuk hari ini episod yang ke-15. Kita jumpa lagi minggu depan pada hari Rabu jam 11 di Facebook Aki Bekmat HU. Okay, Aki Show signing out. Assalamualaikum. Salam. Cik Arif. Aki Show. Hari ni tak ada syuting Aki Show ke? Ini tak ada. InsyaAllah besok. Okey, insyaAllah. So, ni baru balik daripada Aki hantar ke ni? Kalau keluar daripada venue, maknanya betul lah. Aki hantar. Okay, macam mana proses Aki hantar ya? Boleh terangkan sikit tak? Sekejap lagi saya akan terangkan. Stay tune Proses Aki hantar bermula apabila kami terima pesanan anda melalui WhatsApp kami. Kemudian kami akan siapkan pesanan anda dengan secepatnya. Dan yang terakhir sekali, kami akan terus hantar barang yang anda pesan tadi ke pintu rumah anda. Dan yang terakhir sekali, kami akan terus hantar barang-barang yang anda pesan tadi terus ke pintu rumah anda. Okey? Ya. Jangan dia macam tu.